Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Tanda ni pelajar. Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang beriman, nak ke tidak aku tunjuk pada kamu perniagaan yang sangat menguntungkan. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Sebab apa dia panggil kita orang yang beriman? Mana setiap orang yang beriman, dengarlah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Iza sami'tallaha yaqul, kalau kamu dengar dalam Quran Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, fa'ar'iha sam'ak, buka telingamu. Fa innahu khairun ya'muru bihi. Lepas pada Allah Taala panggil ya ayyuhalladzina amanu, ada di sana arahan Allah Taala nak suruh kita buat. Au syarrun yanha anhu, ataupun keburukan Allah nak larang. Ada dua. Kata-kata ini, asar ini dikeluar oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhdi war Raqaiq, wa Al-Qasim bin Salam dalam kitab dia Fadailul Quran dan lain-lain. Baiklah. Wa sahha isnadahu, sanad dia sahih. Maka Allah Taala mula ayat ini dengan hal adullukum, ya ayyuhalladzina hal adullukum, dua kali. Dia panggil, dia tanya. Ini dia panggil uslub. Allah panggil, orang beriman. Kemudian Allah tanya, hal adullukum, nak ke tidak aku tunjuk. Maka ayat ini menunjukkan bahawa perniagaan ini tidak akan dapat keuntungan kecuali kalau kita ikut jalan yang ditunjuk oleh Allah dan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil jalan lain, kecewa kita, kecundang kita. Perkara yang kedua, al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, tandanya. Apa dia faedah yang kedua ni? Dalam ayat yang sama Allah kata hal adullukum ala tijaratin. Tijarah itu mana perniagaan. Tijari, kita berniaga. Apa dia maksud berniaga di sini? Allah Ta'ala jadikan pahala itu macam orang berniaga. Orang berniaga dia nak untung. Kita yang berjuang juga nak untung. Keuntungan kitanya apa dia? Yarbahuna fiha. Yang pertama kita akan dapat keuntungan keredaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling besar sekali. Bila Allah redha, maka tempat kitanya syurga. Dua. Bila kita masuk dalam syurga, bermakna kita selamat daripada neraka. Tiga dah dapat. Tiga. Masuk dalam syurga selamat daripada neraka, kalau tidak naya. Jadi di sini Allah nak suruh buat satu analogi, gambaran. Perniagaan, kalau kata aku nak berniaga ni, nak berniaga, maknanya sudah pasti kita nak cari keuntungan. Bila siapa? Tak ada orang niaga tak sehuta. Kau ada? Kalau orang berniaga tak untung, tu orang sedekah nama dia, sedekah. Perniagaan yang bukan nak untung, itu nama dia sedekah. Nah, kecuali orang bodoh beli RM100 pergi jual 80. Nego apa lagi tu? Bukan nego, itu sedekah. Tak apa. Jadi orang tak niat menego benda tu. Maka perniagaan nak untung, untuk mana kesuburan kita punya aset. Sama juga dengan kita berniaga dengan Allah Ta'ala ni, kita akan dapat keuntungan. Keuntungan kitanya apa tadi? Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala beri syurga, Allah selamat daripada neraka. Itulah keuntungan hakiki. Keuntungan atas dunia ni pergi mari. Hari ni untung, esok rugi. Tak tahu. Maka kita kena ingatlah. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, itu perniagaan yang menguntungkan. Berniaga dengan Allah, berniaga dengan manusia, kadang-kadang hutang pun dia tak payah lari. Cuma satu je, SOP berniaga dengan Allah Ta'ala ni ketat. Tanda pelajar, SOP berniaga dengan Allah Ta'ala ketat. Apa dia SOP dia?
Tijarah ma'allah duduk di bawah kategori al-ikhlas. Ni payah sekali. Ikhlas. Tak kira. Tengok ke dalam hadis Riyadhus Salihin, Allah Nabi sebut kepada kita tiga orang yang dipanggil awak di akhirat esok dihisap. Siapa dia? Hak seorang ni ahlul Quran, hak seorang lagi ahlul jihad, seorang lagi ahli sedekah. Ahli Quran, mu baca Quran, kerana Allah. Tuhan kata kazabta, bohong. Mu nak suruh dapat apa? Nak suruh dapat kemenangan. Orang puji sebab suara sedap. Bom, capak yang neraka, na'udzubillah. Mu sedekah kenapa? Kerana Allah. Tuhan kata kazabta, bohong. Mu sedekah nak suruh kata mu pemurah. Ni kita bimbang hari ni. Bimbang saya ni. Bila kita bawa pergi ambil bantuan kepada orang, ambil gambar prek, ambil gambar. Kadang-kadang kita memikir 4 kali nak masuk Facebook atau tak masuk. Tak masuk kan, jemaah kata kita tak buat kerja. Orang bagi duit, suruh bagi ke orang banjir, tak buat kerja. Kita masukkan, kita takut riak. Dia kena tengok pada hati masing-masing. Bukan semua orang masuk Facebook tu orang riak. Ada kerana masuk kerana maslahah, kerana nak beritahu pada orang, nak menggalakkan orang lain buat juga. Tapi ingat, at-tijaratu ma'allah berpaksi kepada al-ikhlasu, keikhlasan kita dalam kerja buat kita. Letak situ. Letak depan sekali keikhlasan. Ni tak tahannya dia bagi sedekah orang, dia tengih orang pula. Tengok ni kami ni, tim kami ni telah bantu orang ni. Orang lain tak mari sini, kita mari. Mangsa-mangsa sangat berterima kasih kepada kami. Dia ingat dia seorang yang kami tu. Orang lain tak pergi, sama. Hati-hatilah kita. Kan? Hati-hati kita dengan perangkap syaitan. Kerana perniagaan dengan Allah, perniagaan yang cukup berbahaya kalau tidak ikhlas. SOP ketat, iaitu ikhlas. Sikit banyak Tuhan tak tanya. Tuhan tanya membuatkan aku ke tidak. Yang ketiga adalah hadis tadi, orang yang berjihad. Tuhan tanya, kenapa mu mati syahid? Kenapa mu perang? Kerana nak menegak kalimah. Tuhan kata kazabta, bohong. Mu nak suruh orang kata mu berani. Berat kita. Hak ni kata berani, nak laik kerana berani. Yang ni laik kerana pemurah. Yang seorang lagi nak laik kerana suara sedap. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta jauh dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat nak menunjuk-nunjuk, sifat perangai nak tunjuk pada orang, ibadat perkara baik yang kita buat. Allahu Akbar. Baiklah. Tengok ayat yang faedah yang ketiga. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun ila akhir ayat. Kamu beriman, kamu berjihad. Ulama tadabbur kata annal iman billahi wal jihad. Iman dan jihad itu adalah di antara jalan penghapusan dosa walaupun dosa besar. Contohnya kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Afanallahu wa iyyakum. Allah selamatkan kita. Orang ini terjebak dengan dosa besar. Dia pernah berzina, dia pernah mencuri, pernah dosa besar lah, senang, payah nak sebut. Tapi dia beriman kepada Allah. Dan dia pergi berjihad, cover balik dosa-dosa lepas. Maka iman dia dengan jihad dia itu, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia. Ini di antara kelebihan yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang berjihad. Baiklah. Para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, setelah kita teliti surah yang kita baca ni, dia panggil qutbu hadhihi surah, paksi poin utama suratul Saff ini iaitulah tentang jihad, sebab Allah Ta'ala ulang 3 kali. Tengok ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, di akhir ayat Tuhan kata apa? Fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Setelah kamu berjihad, kamu ikhlas, Allah kata aku beri kemenangan kamu ke atas musuh-musuh kamu. Jadi ayat ini ulama tafsir kata, ulama tadabbur kata, paksi dia ke atas jihad. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat.
wa yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta benda, dengan jiwa kamu. Kenapa Allah Ta'ala mula dengan taqdimul mal alal nafsi? Tuhan kata pergi jihad mati dulu, kamu dia baru jihad harta. Tak. Jihad dengan harta benda dan jihad dengan nyawa dan jiwa raga. Dan kebanyakan ayat dalam Quran Tuhan sebut berjihad dengan harta dulu. Yang pertama, ulama kata haza dalilun ala wujubil jihad bil mal. Ayat ini menjadi dalil wajibnya kita berjihad dengan harta benda. Jangan kata saya tak larat lah, saya ni nak berjalan pun tak boleh dah, sakit lutut. Kalau pergi jihad nak lari ke tak boleh, orang lain pergi serang kafir, kita pergi, orang lain pula terus tarik kita keluar daripada kawasan perang, maka tak payah aku jihad lah. Kalau kamu tak boleh pergi, kamu ada harta, sumbangkan harta. Itu maksud dia. Itu yang pertama. Kenapa Allah Ta'ala mulakan harta dulu sebelum jiwa? Sebab harta menjadi paksi kepada kehidupan manusia. Yuhibbunal mala hubban jamma. Sayang kita kepada harta ni, sayang sungguh-sungguh. Kata orang, saya sengoti kepada harta. Saya sengoti, saya sungguh pada harta. Nyawa tak sayang, lagi sayang. Jadi kita mula yang rendah dulu. Tak apalah, kalau kamu takut mati, lepaskan harta dulu pergi. Ni tak belaka ni. Sedekah pun tidak, bagi sumbangan infak fi sabilillah pun tidak, dia sendiri pun tak pergi. Kita kata awak rugi dunia, dua-dua rugi. Jadi kita mula dengan, sebab bila mula dengan yang kurang, ringanlah yang besar. Mana orang yang boleh infak, akhir kali dia kata, biar aku pergi mati sendiri. Itu mana ada orang yang dua-dua serentak. Bagi harta, dia sendiri berperang. Itu lagi tinggi darjat, lagi tinggi darjat. Jadi dua perkara di sini. Orang yang tak boleh pergi, harta boleh pergi, lepaskan. Dan oleh kerana harta ni sangat disayangi oleh jiwa, jadi kita bagi yang rendah dulu, kemudian naik pada jiwa, naik kepada berperan dengan jiwa dia sendiri. Para jemaah sekalian, yang terakhir, akhir ayat kita, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah kata apa? Limpah kurnia lagi di atas dunia, Tuhan beri pada dia pertolongan, kemenangan, pembukaan negeri-negeri, dan khabar gembira yang disampaikan ketika hidup, bahkan ketika nak mati. Orang yang beriman bila nak mati, malaikat mari tunjuk tempat di mana ke tempat duduk di alam syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Ketika itu orang nak mati suka tengok, oh di tempat syurga aku, cepat-cepat dia nak mati. Bila orang usul dia kata cepat, hantar aku ke kubur. Itulah yang kita harapkan. Kita mati dengan husnul khatimah, kita mati dalam keadaan baik, kita mendapat khabar gembira dengan janji yang disedia, dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Itulah harapan kita, cita-cita kita. Kita belajar, kita mengaji Quran ini bukan kerana nak cari kemewahan, populariti, tidak, tapi kita belajar sebab kita nak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini, kata ulama, hadhil ayah min mu'jizatil Quran. Ayat ini menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran yang boleh menceritakan kepada kita benda-benda ghaib yang akan berlaku. Tak berlaku lagi ketika ni. Kemudian bila mari fathun qarib, mari pembukaan Khaybar, mari pembukaan kota Mekah, mari banyak lagi lah. Jadi kita kata alhamdulillah. Ayat ini menunjukkan kepada galakkan supaya kita berjihad fisabilillah. Berjihadlah. Tak mampu dengan senjata. Sekarang ni senjata kita dengan apa? Senjata kita dengan alat-alat media senjata. Orang boleh buat TikTok, kita TikTok, berTikTok juga lah kita. Tapi hati-hatilah.
Allahu akbar.